Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sambutlah salam keluarga Malaysia buat anda semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada para pendengar, para penonton kerana sudi untuk bersama-sama kami menerusi program Tegas Pivot Forwards, podcast dengan tema Peluang Kerjaya dalam Era Revolusi Industri 4.0 yang dianjurkan oleh pihak Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas menerusi Kerajaan Negeri Sarawak. Dan hari ini dengan tema bantuan pendidikan, kita akan menjemput tetamu yang cukup khas yang didatangkan daripada Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, iaitu PTPK, iaitu kita menjemput Encik Muhammad Shazrul Hafizi yang sedang berada di alam maya sekarang bersama dengan saya. Apa khabar Encik Muhammad Shazrul? Alhamdulillah, sihat walafiat, baik. Kabarnya Tuan berada di UTC Kuching sekarang ini. Sekarang ni berada di UTC Kuching. Ya, dan untuk makluman anda semua, Encik Muhammad Shazrul Hafizi bin Abdul Kadir merupakan pegawai pejabat wilayah PTPK yang mempunyai pengalaman selama 7 tahun dalam pengurusan pinjaman TVET. Cukup lama, 7 tahun. Adakah selepas ini kekal berkhidmat di Budi Kenyalang, Encik Muhammad Shazrul? InsyaAllah, kalau diberikan rezeki, kita akan berkhidmat sehingga diperlukan. InsyaAllah, dan kabarnya akan membuka cawangan baru, bukan cawangan isteri tetapi cawangan PTPK selain daripada Kuching kabarnya ada di Sibu Kelab. InsyaAllah. Okey. Baiklah, tanpa membuang masa, kita terus ke slot diskusi kita pada hari ini, yang mana kita telah pun sedia maklum, bidang TVET telah pun mendapat sambutan yang hangat oleh golongan belia kita. Jadi kemungkinan ada golongan belia kita ini ingin mendapatkan bantuan pendidikan, cuma mereka kurang pasti, kurang info tentang hal-hal yang berkaitan tentang bantuan pendidikan ini. Jadi apakah bentuk bantuan kewangan yang disediakan oleh pihak PTPK, dan mungkin Encik Shazrul boleh ceritakan juga tentang syarat-syarat yang dikenakanlah untuk permohonan bantuan pendidikan di pihak PTPK ini sendiri. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih juga kepada pihak Tegas yang menjemput Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran ke sesi TVET for Youth Podcast. Jadi sebelum saya meneruskan kepada soalan yang diberikan oleh Tuan Moderator, elok sebenarnya saya kongsikan sebenarnya apakah itu Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Ataupun di dalam singkatannya PTPK. Ya. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Semoga dengan penjelasan pada hari ini memberikan gambaran yang jelas kepada anak-anak muda kita Okey, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran kita dijemput khas oleh pihak Tegas untuk program TVET for Youth. Jadi kita perlu mewawarkan juga apa itu Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran mempunyai visi, misi dan juga objektif tertentu, iaitu visi kami adalah untuk memastikan dan menjadi pembiaya utama latihan kemahiran negara. Misi untuk PTPK adalah menyedia dan mengurus dana latihan kemahiran yang berterusan dengan efektif dan efisien. Dan objektif Perbadanan Tabung Kemahiran adalah untuk menyediakan dana tahunan yang mencukupi bagi membiayai latihan kemahiran dan mengutip bayaran balik mengikut jadual. Selain daripada itu, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran juga memikul fungsi sebagai mengenal pasti dan meluluskan program latihan kemahiran yang sedia ada. Kedua, menubuhkan dan memberikan peminjaman pelatihan kemahiran dan bantuan kewangan dan kutipan pembayaran balik pinjaman, serta melaksanakan fungsi-fungsi lain bersesuaian dengan Akta 640, Seksyen 8A, B dan C di bawah Akta Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Peranan PTPK antaranya adalah untuk melahirkan tenaga kerja mahir dalam pelbagai industri, iaitu untuk memenuhi keperluan tenaga mahir. Kita semua tahu bahawasanya sekarang ini Malaysia ataupun Sarawak sendiri memerlukan ramai lagi keperluan tenaga mahir.
Selain itu, Perbadanan Tabung Pengurangan Kemahiran juga membantu pelajar untuk mengikuti latihan kemahiran setelah gagal mendapatkan tempat di IPT dan FTS, serta mengelak pelajar daripada memasuki alam pekerjaan tanpa latihan di peringkat tertiary ataupun tanpa kemahiran. Kita perlu tahu sebenarnya bila di dalam bidang kemahiran ini, pelajar perlu mempunyai sedikit pengetahuan di dalam bidang sebelum mereka meneruskan bidang ke dalam bidang kemahiran lah. Dan juga kita PTPK ingin membantu golongan istimewa ini, terutamanya downtrodden, termasuk keluarga miskin, B40, masyarakat pribumi, OKU dan juga sebagainya. Dan berbalik kepada persoalan yang telah diberikan kepada moderator tadi, kita ada pelbagai program ataupun jenis pembiayaan yang kita berikan. Antaranya adalah PLS ataupun pinjaman lepasan sekolah, di mana kita mensasarkan pelajar-pelajar yang berumur 15 hingga 45 tahun, di mana untuk pinjaman ini so mereka akan diberikan yuran, allowance dan serta takaful ataupun insurans, di mana mereka pelajar-pelajar boleh menyertai program-program tersebut di bawah 482 pusat latihan, di mana 19 daripadanya adalah awam dan sebanyak 452 program ditawarkan untuk program lepasan sekolah. Seterusnya, kita ada program pekerja, di mana ianya adalah untuk memperbaiki upskilling, reskilling, multi-skilling. Okay? Pekerja yang sedia ada untuk mendapatkan sijil-sijil kemahiran. Sebab ada kebanyakan pekerja yang sekarang ni di dalam bidang kemahiran, mereka telah mempunyai kemahiran asas tetapi tidak mempunyai persijilan. Jadi kita membantu golongan pekerja ini untuk mendapatkan persijilan, di mana kursus-kursus terbabit boleh didapati di lebih kurang 111 pusat latihan dan merangkumi 114 program. Seterusnya kita ada program INSEP ataupun WTTP dan juga WTTP, di mana Workforce Technical Transformation Program ini adalah sejenis bantuan ataupun geran yang kita berikan kepada pelajar-pelajar lepasan sekolah, maksudnya selepas 15 tahun PT3 ataupun PMR, di mana mereka boleh dapatkan sebenarnya latihan kemahiran di 12 pusat latihan kemahiran di seluruh Malaysia dan merangkumi 66 program. Dan juga seterusnya kita ada program INSEP, di mana program ini pula adalah program bantuan kewangan berbentuk geran yang kita berikan kepada lepasan garduan. Kita sedia maklum sebenarnya dalam pasaran garduan ni, kebanyakan mereka selepas 6 bulan mereka tamat convocation ataupun mereka tamat belajar, sama ada diploma ke ijazah, mereka mengalami kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kita buka satu program INSEP, di mana satu geran di mana kita akan beri kepada mereka untuk belajar di 13 pusat latihan dan juga merangkumi 101 program supaya mereka mendapatkan sijil-sijil profesional seperti safety health, safety and health. Dan kemudian kita juga ada program yang seterusnya di bawah PTPK adalah program master, di mana program ini juga berbentuk geran yang kita beri kepada mereka yang sudah lama berada di dalam bidang kemahiran dan ingin menaikkan, orang kata, dia punya status persijilan itu ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kita juga ada program B40, di mana kita membantu golongan-golongan e-kasih dan program yang dapat menguruskan pendapatan. Jadi kita program B40 ni selalu ni berjalan dalam tempoh yang agak singkat, 3 hari macam tu, ada yang sampai ke 1 minggu, dan berbentuk geran, di mana yuran juga allowance sepanjang tempoh mereka melakukan ataupun melangsungkan program B40 ini. Mereka akan dapat yuran, dibayar yuran dan juga allowance, di mana ada 55 pusat latihan serta 90 program yang disasarkan untuk program B40. Dan seterusnya yang terakhir adalah program sistem latihan dua nasional yang kita beri kepada golongan-golongan khas, dan bentuknya adalah berbentuk yuran, dan kita bayar yuran serta allowance. Ada 352 pusat latihan serta 145 program yang dijalankan di dalam program skim latihan luar nasional, di mana PTPK hanya bertindak sebagai ejen pembayar. Maksud kita cuma memberikan yuran dan juga allowance. Daripada segi, orang kata, pusat latihan pendaftaran adalah melalui pusat latihan-latihan kemahiran yang ada. Ya. Dan seterusnya, selain daripada kemudahan pembiayaan ni, kita ada syarat lah. Seperti mana pinjaman-pinjaman di bawah kerajaan, kita ada syarat. Pertama sekali, syaratnya adalah mestilah warga negara Malaysia ber-IC biru. Kedua, berumur dalam lingkungan 15 hingga 45 tahun semasa latihan dijalankan.
Maksudnya sekiranya pada waktu ini, hari ini, yang memohon berumur 45 tahun, maksudnya dia layak, okey, pada waktu latihan dijalankan. Ketiga, okey, peminjam haruslah mengikuti program latihan kemahiran yang telah diluluskan oleh pihak PTPK sendiri. Keempat, mengikuti latihan di penyedia latihan yang telah diluluskan oleh PTPK. Seperti mana nombor 3 tadi, dah ikut program latihan yang telah diluluskan oleh PTPK, mesti belajar di pusat latihan kemahiran yang diluluskan oleh PTPK. Kelima, latihan secara sepenuh masa setiap hari bekerja. Ini untuk program pinjaman lepasan sekolah lah. Okey, untuk yang pekerja, mereka akan melangsungkan program dalam hari seminggu. Okey, keenam, pendapatan ibu bapa tidak melebihi RM5,000 sebulan. Sekiranya pendapatan ibu bapa melebihi RM5,000 sebulan, kita boleh pertimbangkan dengan syarat sebenarnya ibu bapa perlu membuktikanlah dia punya perbelanjaan dan sebagainya. Ketujuh, syarat yang diperlukan adalah permohon mestilah mengumpulkan seorang penjamin apa-apa jenis pinjaman dalam PTPK. Dan ke-8 dan terakhir sekali, syarat permohonan adalah peminjam haruslah tiada bantuan kewangan daripada agensi lain. Ini antara yang penting kerana kita tidak mahu sebenarnya peminjam itu membuat pinjaman daripada PTPK kemudian dia pula minta daripada agensi yang lain pada masa yang sama, supaya tidak bertindih. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang gambaran bantuan pendidikan yang telah disediakan oleh pihak PTPK, bukan sahaja kepada lepasan sekolah, kepada lepasan graduan pun ada, kepada program khas yang diberikan kepada pekerja untuk reskilling, upskilling pun ada, juga diberikan kepada mereka dalam golongan B40 dan juga golongan khas. Yang penting mesti mengikuti dan memenuhi syarat 8 perkara yang telah ditetapkan tadi. Baiklah Encik Sazrul, selain daripada itu, untuk info yang lebih lanjut kepada bakal pelajar ataupun pemohon ini, bagaimanakah mereka boleh mendapatkan maklumat bantuan pendidikan ini? Mungkin diorang nak tahu juga Encik Sazrul, bulan berapa mereka boleh mengemukakan permohonan ini. Okey, untuk mendapatkan maklumat-maklumat mengenai pinjaman Perbadanan Tabung Pemudahan Kemahiran, saya galakkan sebenarnya untuk orang awam untuk pergi ke website ataupun laman web Perbadanan Tabung Pemudahan Kemahiran, iaitu www.ptpk.gov.my, ataupun orang awam boleh menelefon terus ke pejabat wilayah Sarawak 082232553 ataupun berkomunikasi secara WhatsApp melalui nombor 013-209-9107 dan juga melalui portal Facebook, di www.facebook.com/ptpkonline, di mana orang awam boleh berkomunikasi sama ada melalui website, secara talian tetap ataupun WhatsApp, ataupun boleh juga bercakap dengan moderator FB kita secara alam maya di FB. Untuk permohonan PTPK kita buka sepanjang tahun sebenarnya, dan kita tidak melarang ataupun mana-mana pusat latihan untuk mengambil pelajar lebih daripada satu kali setahun. Dia tertakluk kepada pusat latihan. Sekiranya ada setengah-setengah pihak pusat latihan tu yang ada dalam setahun pengambilannya 2 kali, ada yang ambil setiap 4 kali. Jadi dia tertakluk kepada bagaimana pihak pusat latihan itu sebenarnya mempromosikan ataupun mengambil pelajar dalam sesi-sesi terbabit lah. Ya, saya harap para pendengar lepas ini jangan lupa untuk melayari website www.ptpk.gov.my ataupun berhubung terus menerusi talian yang telah terterakan tadi, ataupun tadi boleh juga chat di dalam Facebook, chat di dalam betul, server dan permohonan itu mudah. Ya, betul. Mudah sekarang ni. Semua di hujung jari sebenarnya, kan? Baiklah Encik Sazrul, kalau tadi kita dah bercakap tentang jenis-jenis program, syarat dan juga dari segi sudut info-info yang berkaitan tentang PTPK ini, mungkin Encik Sazrul boleh nyatakan dari segi jumlah pinjaman berdasarkan bidang khusus yang diambil ataupun ada kriteria-kriteria yang lain, dan berapa sebenarnya jumlah pinjaman yang biasanya diberikan?
Untuk Perbadanan Tabung Penggunaan Kemahiran sebenarnya, pinjaman yang diberikan kepada orang awam adalah tertakluk kepada kursus. Kerana persijilan kemahiran ini dia ada banyak sebenarnya. Dan kita tidak boleh menilainya mengikut uh, jenis-jenis sijil atau bukan jenis-jenis sijil. Kita meletakkan, orang kata, nilai dia ikut nilai khusus. Setiap persijilan itu berbeza dan Betul. minima untuk memohonnya adalah serendah 3,000 dan setinggi 25,000 untuk satu jenis kursus. Seperti contoh, antara kursus-kursus yang orang kata yang memerlukan kos yang agak tinggi adalah seperti persijilan Arka Kimpalan lah. Okey, di mana 25,000 itu adalah merangkumi yuran dan juga allowance sara hidup. Untuk program Kimpalan, kebiasaannya dia akan mengambil masa sepanjang tempoh 18 bulan dan 15 bulan yang pertama pelajar akan dapat allowance sebanyak RM400 sebulan dan 3 bulan seterusnya kebiasaannya mereka akan menempuhi praktikal Betul. dan kita akan selebihnya kita akan bayar kepada yurannya. Hmm. Jadi dia tertakluk kepada jenis persijilan yang diambil oleh pelajar. Okay. Maksudnya minimum 3,000, maksimum 25,000. Itu termasuk dengan yuran dan allowance sara hidupnya. Betul. Dan perlu diingatkan di sini mengenai allowance sara hidup. Allowance sara hidup adalah di dalam pinjaman. Jadi allowance ini adalah sebenarnya berupa pinjaman. Bukannya percuma. Bukan diberikan secara one off. Bukan cara bagi one off. Dia diberikan dalam bentuk pinjaman juga. Baiklah, Encik Sazrul, dari segi tempoh pemprosesan, berapa lamakah tempoh memproses borang permohonan pinjaman PTPK tadi, ataupun sekiranya pemohon tu nak tahu dia berjaya ataupun tak berjaya, mungkin Tuan Syazrul boleh jelaskanlah kepada bakal pemohon pinjaman PTPK ini. Baik, untuk soalan yang diberikan oleh Tuan Moderator sebenarnya, berbeza dengan agensi-agensi yang memberikan bantuan latihan ataupun pinjaman kepada orang awam. Prosedur yang dijalankan oleh Perbadanan Tabung Penggunaan Kemahiran adalah seperti yang ingin saya kongsikan. Peminjam haruslah pertama sekali sebenarnya dia mendaftarkan diri. Pertama sekali, orang awam atau pelajar dia perlu daftarkan diri mereka di pusat-pusat latihan dan juga pusat bertauliah yang berdaftar di bawah Perbadanan Tabung Penggunaan Kemahiran. Kedua, selepas pelajar mendaftar, apa yang akan berlaku adalah permohonan akan dilakukan secara online ataupun atas talian oleh pihak pusat latihan ataupun pusat bertauliah secara dalam talian. Kemudian apa yang akan berlaku, dia akan ambil masa lebih kurang 3 hari ataupun minima dia adalah 1 hari. 3 hari itu sekiranya permohonan dimohon pada hari Jumaat lah selalunya. Kalau misalnya dimohon sebelum hari Jumaat, kebiasaannya dia akan diberikan kelulusan secara segera dalam tempoh masa 24 jam oleh pihak ibu pejabat. Dan selepas kelulusan permohonan dalam tempoh 1 hari bekerja itu didapati oleh pihak pusat latihan, apa yang akan berlaku adalah 2 senario. Pertama sekali, kelulusan diberikan. Kedua, tidak diluluskan. Dia ada sebab-sebab tertentu lah. Kemungkinan ada data tidak lengkap dan sebagainya. So, bila lulus, surat tawaran akan dikeluarkan oleh Perbadanan melalui sistem secara talian. Sekiranya gagal, pusat latihan akan dimaklumkan gagal dan perlu, orang kata, membuat permohonan sekali lagi. Ini pre-processing lah ataupun pra-proses perusahaan pinjaman PTPK. Dan selepas surat tawaran dikeluarkan, apa yang akan berlaku, pelatih akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Perbadanan seperti salinan IC, salinan pendapatan ibu bapa, salinan pengesahan tempat tinggal dan sebagainya untuk diberikan oleh pihak PTPK untuk didokumentasikan. Kemudian apa yang akan berlaku, proses ke-6 ialah semakan akan dibuat terhadap dokumen-dokumen yang telah dihantar. Okey, bila kita dah semak dalam dokumen yang telah dihantar dalam tempoh masa 3 hari,
kita akan membuat bayaran proses yang ketujuh. Okay, dalam masa tempoh 3 hari kita akan bagi yuran, kita akan keluarkan yuran kepada pusat latihan dan allowance hari hidup akan diberikan kepada pelatih terus ke dalam akaun mereka untuk digunakan lah. Okay. Dan ke-8 ataupun yang terakhir, pelajar akan mula menjalani latihan kemahiran di pusat latihan terbabit. Ya, sangat jelas proses pengurusan pinjaman yang telah diterangkan oleh Encik Sazrul sebentar tadi, dari segi pendaftaran sehinggalah kepada proses pelatih tersebut menjalani latihan. Baiklah, dari segi struktur pembayaran balik pinjaman PTPK ini pula, mungkin Cik Sazrul boleh nyatakan kepada bakal pemohon PTPK ini dari segi struktur bayaran balik itu pula. Okey. Bagi struktur pembayaran balik PTPK, perlu diingatkan untuk orang awam sebenarnya supaya tidak confuse ataupun tidak orang kata keliru lah mengenai kenapa ada setengah tu perlu dibayar balik. Bila kita kata pinjaman perlu bayar sebab kita dah pinjam. Betul. Tapi kalau kita bagi facilities ataupun grant, dia tidak perlu dibayar lah. Jadi untuk pinjaman PTPK, bayaran balik adalah selepas tempoh 6 bulan tamat latihan. Sekiranya hari ini adalah hari terakhir pelajar berada di college dan esok adalah latihan induksi, kita akan kira pada hari terakhir dia berada di college. Latihan induksi itu latihan praktikal di industri itu tidak akan dikira sebagai tempoh latihan lah. Jadi pada hari terakhir dia tamat latihan di college, jadi 6 bulan selepas itu pinjaman perlu dibayar balik. Kedua, kadar faedah yang dikenakan oleh Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran adalah 3% setahun kadar berkurangan. Tempoh bayaran balik PTPK adalah dalam tempoh masa 1 tahun hingga 10 tahun. Sebab ini tertakluk kepada berapa banyak yang peminjam pinjam melalui PTPK, dan dia tertakluk juga kepada pelajar sekiranya mereka ingin bayar lagi awal lah. Keempat, kita dah cakap pasal ansuran bulanan, iaitu daripada serendah RM84.69 dan paling tinggi RM231.75 tertakluk pada jumlah pinjaman yang dipinjam. Betul. Kelima, bila kita cerita pasal bayaran balik, kita juga ada memberikan diskaun 10% kepada pelajar-pelajar yang membayar balik pinjaman PTPK. Dan keenam, kita juga ada fasilitis ataupun kemudahan bayaran balik yang kita beri secara khas untuk mereka sekiranya pelajar-pelajar ni nak sambung belajar ataupun mereka ingin meneruskan orang kata pengajian di peringkat yang lagi tinggi, kita ada penangguhan. Selain daripada bayaran balik, konsep bayaran balik 6 bulan selepas tamat latihan, Perbadanan Tabung Pembayaran Kemahiran juga ada memberikan peluang ataupun saya boleh perincikan lagi sebenarnya contoh bayaran balik PTPK. Jadi peminjam PTPK dia sebenarnya buat bayaran balik adalah berkaitan, bayar balik ni adalah mengikut rujukan perjanjian pinjaman latihan kemahiran pasal 1 kurungan D dan E, di mana di dalam perjanjian, minta maaf bahawasanya pelajar perlu membayar balik pinjaman tersebut kepada kerajaan menurut cara terkandung kemudian daripada ini secara ansuran bulanan tidak lewat daripada 6 bulan selepas menamatkan kursus latihan. Ini dah tertera di dalam perjanjian lah. Betul. Kedua, yang bahagian E, di mana peminjam akan dikenakan kos pentadbiran. Kita dah maklumkan sebenarnya kos pentadbiran ni di dalam perjanjian pelajar. Dia adalah 3% tahun ke atas baki berkurangan mulai daripada tarikh bayaran balik pinjaman tersebut. Dan untuk bayaran balik pinjaman, kita ada table ataupun ada meja yang dimanakan kita ada jadual. Tempoh bayaran balik adalah untuk yang 1,000, tempoh bayaran baliknya adalah untuk setahun 12 bulan. 5,500 adalah 66 bulan, 7,000 84 bulan, 8,500 102 bulan dan 10,000 ke atas adalah 120 bulan. Dan kita ambil juga contoh satu pinjaman bayaran balik, sekiranya pelajar ingin mengetahui pasal prosedur muatan bayaran balik, kita akan maklumkan kepada pelajar
sebenarnya melalui 4 cara. Pertama sekali adalah kita akan memaklumkan secara notis ataupun surat. Okey, pemakluman tarikh mula bayar balik pinjaman dan penglihatan jumlah tunggakan dan baki terkini pinjaman. Ini sekiranya dah ada tertunggak dan sebagainya. Betul. Kedua, pemakluman melalui panggilan. Ini untuk maklumkan penglihatan baki pinjaman dan juga sekiranya peminjam gagal bayar ataupun ada sebarang promosi bayaran balik daripada Perbadanan Tabung Pengguna Pembayaran, kita akan buat melalui panggilan. Ketiga, melalui SMS, di mana kita akan maklumkan baki pinjaman dan juga tunggakan, dan juga kita juga akan maklumkan pengurangan kaunter. SMS juga akan diberikan kepada pelajar sekiranya mereka gagal membuat bayaran balik dalam satu-satu tempoh. Dan terakhir sekali adalah melalui prosedur email. Dan semasa kita berdaftar, pelajar-pelajar ini berdaftar di peringkat pusat latihan, mereka ada isi maklumat, alamat surat menyurat, nombor telefon dan juga email. Jadi kita akan maklumkan melalui email jugalah. Ya. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan tentang kaedah pembayaran balik sekiranya anda berminat dengan bantuan pendidikan yang telah disediakan oleh pihak Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK. Dan saya kira penjelasan yang cukup terperinci telah diberikan oleh Encik Sazrul tentang jenis-jenis program yang disediakan, syarat, kemudian jumlah pinjaman, tempoh kelulusan dan juga kaedah pembayaran balik sebentar tadi. Dan untuk makluman Encik Sazrul, Yes, kita sebenarnya telah berada di hujung waktu. Tak sangka masa berlalu, rupanya kita dah berada di soalan yang terakhir lah, ataupun orang kata nasihat daripada Tuan Sazrul sendirilah sebenarnya kepada mereka yang berminat hendak membuat permohonan kewangan bersama dengan pihak PTPK ini. Mungkin Cik Sazrul boleh berikan kata-kata akhir kepada mereka, tips-tips lah. Okay, saya mewakili Perbadanan Tabung Kemahiran. Saya ingin kongsikan ataupun ingin orang kata memberi tips kepada pelajar-pelajar sebelum mereka ni meneruskan pengajian. Pertama sekali, saya rasa yang paling penting adalah sebelum mereka meneruskan menandatangi apa-apa jenis pinjaman, pertama sekali mereka perlu tahulah apakah jenis pinjaman yang mereka ambil. Betul. Kedua, sekiranya mereka ingin melanjutkan pelajaran, mereka perlu tahu sebenarnya kursus yang diambil itu memberi peluang pekerjaan atau tidak di kemudian hari. Betul. Itu kedua. Ketiga adalah pelajar perlu ada minat. Sebab tak kisah dalam bidang akademik ataupun bidang kemahiran, sekiranya pelajar tidak ada minat, benda ini akan orang kata memberikan masalah kepada mereka di kemudian hari. Okay, bila kita cerita pasal minat ni juga kita perlu orang kata ikut keputusan diri sendiri, tidak perlu ikut keputusan kawan-kawan. Sebagai contoh, kalau ada 3 orang kawan, so kawan A kata, okey aku nak belajar kulineri, semua ikut pergi kulineri. Sedangkan lagi 2 tu sebenarnya tak berapa minat pun kulineri. Jadi benda ni yang amat penting. Keempat adalah orang kata yang paling penting sekali adalah ibu bapa. So ibu bapa juga perlu sebenarnya memberikan kelonggaran pada anak-anak. So, ada ibu bapa sebenarnya kadang-kadang dia tak berapa minat anaknya mencuburi bidang TVET. Jadi saya harap dengan adanya orang kata exposure ataupun sesi podcast TVET for Youth ni dapat membuka mata ibu bapa sebenarnya peluang-peluang yang ada, kolej-kolej yang ada, dan juga bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada orang awam. Ya, Alhamdulillah, semoga dengan tips yang telah diberikan oleh Encik Sazrul tadi akan memberikan panduan kepada belia-belia kita berada di luar sana untuk lebih, orang kata, lebih teliti dalam hal-hal yang melibatkan pembiayaan bantuan pendidikan inilah. Dan semoga dengan ruang yang telah diberikan ini, peranan yang dimainkan oleh pihak PTPK dalam melahirkan tenaga kerja mahir dalam pelbagai industri dan juga mengelakkan pelajar kan daripada memasuki alam pekerjaan tanpa latihan itu akan termakbul lah. Dan sekali lagi pihak Tegas mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Encik Muhammad Sazrul Hafizi kerana sudi melapangkan masa dalam program pihak Tegas pada hari ini. Dan semoga kalau anda ingin mengetahui tentang perkara yang lebih lanjut tentang PTPK ini, jangan lupa melayari website www.ptpk.gov.my ataupun menerusi platform Facebook PTPK itu sendiri. Jadi sekali lagi terima kasih Encik Sazrul ya. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu.
Jadi untuk slot podcast pada hari ini saya tutup dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi.